سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Ramai ya dengan kita pada hari ini. Saya nampak daripada awal tadi ada yang sudah memberikan ucapan salamnya kepada kita semua. Sebagaimana biasanya kita ada admin kita. Admin kita ni dia minta maaf ya. Okey, apa khabar? Sorry terlewat sikit. Saya ikut mana-mana live ni kan, admin Masjid Kampung Siglap je ni, sempoi dia. Apa khabar? Macam tu kan, macam member-member je berbual.
Tak apa, ceria. Dia ceria. Okay, member kita kat sini. Baik, kemudian kita ada Liza. Okay, Aliza Aziz. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Admin dan teman-teman online. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan Liza sihat ya. Kita dekat Siti kita. Yang tadi yang pertama tu kan. Assalamualaikum Ustazah dan sahabat sekuliah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Siti. Mudah-mudahan sihat juga. Kak Sum. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Semoga dirahmati Allah. Amin. Mudah-mudahan Kak Sum, terima kasih. Ada Kak Nur juga kat situ. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman. Semoga kita semua menjadi muslimah yang lebih baik dari semalam. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Ni bagus ni ayat dia. Membangkitkan semangat saya juga. Semoga kita semua menjadi muslimah yang lebih baik dari semalam. Betul. Okay, kita perlu usaha ya untuk sentiasa menjadi lebih baik daripada semalam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga menerima setiap kebaikan-kebaikan yang kita usahakan. Dan dekat Aisyah kita, Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah dan jemaah sekalian. Alhamdulillah, thank you so much admin for this FB live. Kak Johara, kemudian ada Razia. Ramailah ya dengan kita. Mas Niza juga ada di situ. Salam Ustazah di RSS. Assalamualaikum warahmatullahi. Kak Zah kita. Okay. Cik Salima pun ada. Cik Salima. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Normala. Ceria je Ustazah. Ya, saya ceria ke jemaah yang ceria? Saya lah kan. Ada orang kata saya ni mudah terhibur. Betul lah, mudah terhibur saya ni. Tapi kalau saya tak terhibur, susah juga. Kita dekat mas kita. Waalaikumsalam doktor. Morning, ciap doktor. Ciap. Admin yang ceria, kita pun ceria. Kan admin kalau ceria, kita pun ceria. Ustazah kalau tak ceria, nantikah hujan. Betul. Kita ada Suzy. Suzy mana tadi? Suzy. Assalamualaikum Ustazah. Okay. Ratna. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah yang dihormati. Alhamdulillah. Okey, baik. Ni kalau nak baca sampai esok pagi, tak habis. Okey, baik. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita pada pagi ini. Sebagaimana biasanya, kita akan bincangkan kitab kita Ad-Da' wa Ad-Dawa'. Sebuah kitab yang masyhur oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah bagi membincangkan bagaimana kita ni ingin memiliki ataupun boleh memiliki hati yang sihat supaya kita menjadi muslimah-muslimah yang lebih baik daripada semalam. Saya pinjam ya ayat Kak Nur tu. Lebih baik daripada semalam. Jadi hari ini kita akan bincang di muka surat yang keberapa. Sila letakkan di ruangan komen. Nanti admin saya akan letakkan dan paparkan jawapan daripada semua. Okey, silakan. Kita berada di muka surat yang keberapa, muslimah-muslimah semuanya. Admin saya pun nama muslimah Dia terasa disebut-sebut namanya. Muka surat 213. Ada yang lain? Kak Som, point 44. Muka surat 213. Sekejap ya. Kak No, muka surat 213. Ustazah lain lah. Alah, ustazah lain lah ya. Nak buat macam mana ustazah dah lain. Kejap. Mana Kita point 44 kan? Kat sini. Kak Mas, muka surat 213 mula dari ayat musuh tadi. Oh, Masya Allah Kak Mas. Dia betul-betul dia ingat kat mana stopnya tu. Kak Aisyah page 213 continuation part 44 from first paragraph. Rasanya kalau muka surat 213 tu first paragraph ya, itu saya faham. Tapi yang tadi mulanya dari ayat musuh tadi macam betul. Sebentar ya, kita lihat slide kita pagi ini. Baik. Oh, ini cover dia. Betul, kita berada di bahagian yang ketiga pagi ni ya, okey. Maksiat adalah bantuan manusia kepada musuhnya. Pada bahagian yang ketiga, kita kalau saya kita berada di muka surat 213. 221. Apa Saza? Aduhai. 221. Muka surat saya macam banyak Macam besar gitu.
221, tapi jika teman-teman kita yang lain kan tadi kita difahamkan mereka berada di muka surat 213. Jadi maknanya antara dua, okey, antara dua. Sama ada muka surat 213 tapi majoriti lah di sini ya. Muka surat 213 ya di situ. Kemudian kalau saya muka surat 221 lah lihat. Sebab saya rasa ada ramai juga yang memiliki cetakan yang lama sebagaimana saya. Jadi sama ada 213 atau 221. Yang penting kita akan mulakan perbincangan kita dari kalau muka surat saya 1, 2, 3, 4. Daripada perenggan yang keempat. Bermula dari ayat musuh tadi bertanya. Okay, musuh tadi bertanya. Kalau 213 pun sama, musuh tadi bertanya. Tadi Kak Aisyah ada kata from first paragraph, maybe daripada muka surat 213 tu kita berada di paragraf yang pertama. Mungkinlah ya, wallahualam, sebab saya tak nampak muka surat 213 tu bagaimana. Yang penting tadi, kalau saya perenggan yang keempat ya, kita akan masuk di situ. Apapun, sebelum kita mulakan, minggu lepas kita bincangkan apa, Muslimah? Boleh letakkan di ruangan komen, kita bincang tentang apa? Ingat sikit apa yang kita bincangkan pada minggu lepas. Minggu lepas, kita bincang tentang, ada siapa-siapa yang ingat? Sila jawab, letak di ruangan komen. Metod menentang musuh. Empat kekuatan. Liza, sorry. Yang first tadi, Aliza. 4 kekuatan. Sama jawapan dengan Kak Mas. Okay, 4 kekuatan. Mungkin baik kalau dapat dinyatakan apakah 4 kekuatan yang telah kita bincangkan. Kak Zah kata metod menentang musuh. Betul, kita ada metod, kita bincangkan bagaimana untuk menentang musuh dengan 4 kekuatan ni yang telah disebutkan oleh Aliza di situ: sabar, musabarah, murabatah dan juga taqwa. Jadi kita ada 4 sebagaimana Kak Aliza, Kak Mas, Kak Aisyah, Kak Noh yang memberikan jawapan di situ. Jadi ada metod untuk menentang musuh. Musuh di sini siapa? Iaitu iblis dan syaitan. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala muatkan dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-200. Allah sebutkan kepada kita 4 metod utama untuk kita ni sebagai hamba Allah supaya berusaha menentang serangan daripada musuh-musuh kita, iaitu di kalangan iblis dan syaitan. Sabar, musabarah, murabatah dan juga taqwa. Mungkin sesiapa yang terlepas perbincangannya boleh rujuk kembali kepada rakaman video kami pada yang telah kita siarkan ni pada minggu lepas. So boleh replay balik live itu, lihat bagaimana saya jelaskan berkenaan dengan keempat-empat metod tersebut. Dan di sini ialah untuk membantu apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada diri kita sebagai penolong untuk menyerang, untuk menyerang musuh yang sentiasa tidak lepas melihat kita ini, sentiasa 24 jam ingin menyerang kita supaya kita ikut mereka masuk ke dalam api neraka. Jadi di situ Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita dengan sepasukan, juga kita dah bincangkan, dengan pasukan dalam diri insan yang Allah berikan, iaitu mata sebagai pemerhati, kita ada telinga sebagai pembawa berita. Slide ini juga saya dah tampilkan ya pada minggu lepas, cuma dengan sedikit bentuk grafik yang berbeza lah. Jadi saya berikan satu gambaran supaya lebih mudah nampak bagaimana pasukan dalam diri insan ini Allah Subhanahu Wa Taala letakkan pada kita untuk membantu kita sebagai seorang muslimah menghalang, menghadang ataupun menyerang kembali musuh di kalangan iblis dan syaitan itu. Itu Allah berikan kepada kita dengan mata untuk kita observe, kita memerhatikan apa yang berlaku sehingga kita mampu menolak perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan dosa.
Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan telinga. Telinga ini juga saya dah jelaskan pada minggu lepas sebagai pembawa berita. Maknanya kita dengar berita, kita dengar kisah, kita dengar pengajaran-pengajaran yang disampaikan kepada kita yang menunjukkan bahawa ini adalah perkara dosa dan maksiat. Ini perkara yang tidak baik, yang mana menuntut kita untuk meninggalkan perbuatan dan perilaku yang tidak baik tersebut. Seterusnya kita ada lisan. Lisan ini sebagai penterjemah. Maknanya apa yang kita nampak, apa yang kita dengar, kita dapat rephrase baliklah benda tu dengan ayat kita sendiri yang mana kita tahu ini adalah perkara yang tak baik. Sebab apa yang kita nampak okay, melalui mata kita dan apa yang kita dengar menerusi telinga kita ini, dia perlu diterjemahkan dalam bentuk lisan. Jadi apa kesimpulannya daripada apa yang kita nampak? Kan selalu kita nampak, kita tengok cerita dekat TV contoh kan. Kita okey, jadi apa? So kita pun buat, oh dia sebenarnya nak cakap gini, nak gini. Ini maksudnya menterjemahkan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Sebab tu lidah ini juga penting untuk bercakap perkara-perkara yang baik daripada apa yang kita nampak dan apa yang kita dengar tu tadi. Seterusnya kita ada tangan dan kaki. Allah berikan kepada kita tangan dan kaki ini sebagai bantuan untuk kita menolak perkara-perkara tersebut. Nampak, dengar, berbicara, seterusnya apa? Seterusnya ialah kita menolak dengan tangan kita. Sebab tangan dan kaki ini adalah tindakan. Jadi what's next? So you kena buat sesuatu yang mana boleh menolak dengan usaha, dengan tenaga yang kita ada. Itu tangan dan kaki kita. Kalau kita dengar tempat tu tak bagus, kita nampak tempat tu tak baik, kita pun kata memang tak baik kan, dengan lisan kita, kita menterjemah itu tadi, maka apa yang perlu kita lakukan? Kaki kita angkat, maksudnya kaki kita angkatlah kaki daripada tempat tu. Jangan pergi ke sana. Ni maksudnya. Okay? Jangan pergi ke sana ataupun memang dah sampai-sampai, kita pun tarikkanlah diri kita daripada tempat itu. Maknanya ini tenaga kita, tangan dan kaki itu tadi. Jadi, dalam perbincangan kita pada pagi ini, kita akan membincangkan tentang apakah yang difikirkan oleh syaitan dan iblis ini bagi merosakkan penolong-penolong yang ada dalam diri kita ni muslimah. Okay? Kita ada mata tadi, telinga, lisan, tangan dan kaki. Musuh-musuh di kalangan iblis dan syaitan ini, dia tak duduk saja tengok kita, oh mata dia bagus ya, telinga dia bagus, lidah dia pun bagus, tangan dan kaki dia bagus. Agak-agak dia nak biarkan ke kebagusan yang ada pada anggota badan kita ini yang mana ia menjadi sesuatu yang menghalang mereka untuk menyerang kita? Syaitan takkan biarkan. Mereka akan berusaha untuk merosakkan satu persatu yang ada sehingga kita menjadi lemah. Tapi perkara pertama yang akan mereka attack, yang akan mereka serang, bukan mata, bukan telinga, bukan lisan, bukan tangan dan kaki. Kalau kita baca perenggan kita di situ ya, kita lihat di sini. Musuh tadi bertanya, iaitu musuh kita siapa? Iblis, syaitan. Dia akan tanya kepada tentera-tentera dia ni kan, berkenaan dengan manusia. Siapakah ajudan peribadi? Ajudan peribadi ni penolong peribadi, PA lah panggil begitu kan, personal assistant dia tu kan. Ajudan peribadi maksudnya pengurus yang boleh bantu, yang boleh uruskan diri dia, dan orang yang kedudukannya paling dekat dengan hati. Jadi dia tanya kepada tentera-tentera dia ini, siapa penolong orang ni kan, yang untuk handle mata dia, telinga, lisan, tangan dan kaki ni, yang paling dekat kedudukannya dengan manusia ini. Jadi ada yang menjawab, maka di kalangan mereka ini ada yang menjawab. Sekejap ya. Jadi ada di kalangan mereka ini, ada yang memberikan jawapan kepada ketua pimpinan tentera musuh ni lah. Dia kata yang paling dekat dengannya adalah jiwanya, iaitu nafsu. Yang paling dekat dengan manusia ini, iaitu yang paling dekat
dengan hati kita adalah nafsu kita, jiwa kita. Jadi syaitan ni kan, bila dia tahu ni, jiwa adalah yang paling dekat dengan manusia. Nafsu dia tu. Jadi dia kata apa? Datangilah jiwa dan penuhilah keinginannya. Setelah itu musuh tadi berkata kepada tentera-tentera dia, para pembantu dia, datangilah jiwa dan penuhi keinginannya. Maknanya rosakkan jiwa manusia ini dengan keinginan-keinginan dia. Apa yang dia hendak bagi. Nanti rosaklah dia, senang je manusia ni. Kalau dah begitu keadaan dia. Sebab tu di sini dia kata apa? Amatilah perkara-perkara yang dia cintai dan apa saja yang dia sukai. Jadi contoh Iblis dengan syaitan ini dia akan observe satu orang ni kan, dia akan lihat apa yang dia suka. Apa yang orang ni suka. Dia suka apa? Apa yang dia suka, apa yang buat dia boleh menarik perhatian dia, jiwa dia betul-betul boleh lemah dengan apa yang dia suka tu tadi kan. Jadi dia kata kemudian janjikan serta berikan semua itu kepadanya. Jadi bila dia dah dapat detect perkara yang disukai oleh manusia ini, dia akan bisikkan dengan sesuatu kepada orang tersebut supaya makin dekat dengan apa yang dia suka dan berikan kepada dia dengan janji-janji yang palsu. Jadikanlah apa yang dicintai tersebut senantiasa terbayang olehnya. Jadi apa yang manusia ni suka, yang ada pada nafsu dia, yang ada pada jiwa dia tu kan, bayangkan dekat depan mata dia tu. Bayangkan, kalau dia suka duit, okey, bayangkan duit kat depan mata dia tu kan. Bayangkan harta kat depan mata dia. Bayangkan kesenangan, keindahan, kalau kau banyak duit, apa yang kau boleh buat. Kalau kau banyak duit, kau boleh gini, kau boleh pergi holiday hari-hari. Hari-hari kau boleh pergi holiday hari-hari. Sekarang ni susah sikit nak holiday. Kalau kau banyak duit, boleh shopping hari-hari. Kau nak beli apa, kau belilah banyak duit. Tak apa, bagus kalau banyak duit ni. Bayangkan situasi itu dekat depan mata dia. Ini kerja iblis dengan syaitan ni. Dia suruh tentera dia buat begitu. Bayangkan dengan keindahan-keindahan ini di hadapan mata dia. Dan lalu dia kata apa? Baik dalam kondisi tidur mahupun terjaga. Tak kira sama ada dia tidur, mimpikanlah dia. Macam tu kan. Kalau dia terjaga ni, dia tengah alert kan, ingatkan dia. Kena banyak duit, gini, kata duit ni boleh beli gelang sampai sini. Macam tu kan. Bagi dia fikir. Semua benda-benda ini. Kemudian jika jiwa itu sudah merasa tenteram dengan hal itu, sehingga jiwa tadi maksudnya jiwa tu dah tenteram dengan apa yang dibayangkan, dengan apa yang dibisikkan berkenaan dengan apa yang dia cinta. Maknanya di situ jiwa dia dah bersatu dengan kecintaan nafsu dia tu tadi. Maknanya dia dah berjaya memujuk manusia ini supaya pemikiran dia, fokus dia hanya pada perkara yang dia cinta itu sahaja. Maka dia kata di sini, lalu seretlah dia kepada kalian. Bila dah berjaya buat orang ini siang dan malam ikut kepada hawa nafsu dia, terbayang-bayangkan kepada apa yang dia suka, dia cinta tu tadi kan, di sinilah peluang untuk makin dekatkan lagi manusia ini kepada kita, itu kepada syaitan, kepada iblis. Jadi dia kata apa? Apabila kita dah berjaya menguasai nafsu dia itu tadi, maka kita berjaya menguasai hati dia, telinga, lidah, mulut, tangan dan kaki. Dengan kata lain, iblis dan syaitan, mereka akan serang hati kita terlebih dahulu. Yang mana awalnya, macam mana mereka nak serang hati? Mereka akan kuasai nafsu kita terlebih dahulu. Maksud kuasai nafsu itulah dia akan detect mana satu yang kita suka, apa perkara yang kita suka. Dia akan buat kita sibuk dengan perkara itu sehingga kita tak ingat Allah, sehingga kita lalai, sehingga kita melakukan kemaksiatan dengan perkara yang kita sukakan itu tadi. Sehingga hati kita hanya penuh dengan perkara nafsu yang kita suka tersebut. Jadi maknanya hati dia dah berjaya dikawal.
Bila berjaya menguasai hati, berjayalah menguasai keseluruhannya. Mata, telinga, lisan, tangan dan kaki. Jadi, ingat ya, hati kita ni amat penting. Walaupun kita tak nampak. Kan? Yang kita nampak sekarang, oh kita ada mata lawa, mata kita besar. Macam tu kan? Mata kita besar ya. Besar mata kita. Kita telinga, cantik telinga kita. Lisan, bagus boleh berbual. Ada tangan dan kaki. Ini semua yang kita nampak. Yang kita boleh pegang, kita boleh rasa dan kita hargai tu. Tapi kalau hati ni, kita tak nampak sebab dia kat dalam. Dia sesuatu yang begitu halus. Kan? Bagi kita lah begitu halus. Sebab itu bila kehalusan jiwa hati ini diganggu-gugat oleh iblis dan syaitan, akan rosaklah apa yang ada pada diri kita keseluruhannya. Hati kita rosak dikuasai oleh hawa nafsu kita yang dah tak boleh nampak mana dosa, mana pahala. Mata kita tak akan nampak sebagai pemerhati tu tadi. Telinga kita dah tak boleh dengar dah perkara-perkara yang baik dan tak nak dengar perkara-perkara yang baik. Lisan juga sama. Apatah lagi tangan dan kaki itu tadi. Dia tak mampu untuk menolak, tak mampu untuk betul-betul react dengan tenaga dia sepenuhnya untuk dia tolak perkara-perkara yang tak baik, iaitu dosa dan maksiat dalam hidup dia. Kerana satu je, nafsu dah berjaya dikuasai oleh syaitan dan hati dia itu tadi dah rosak kerana nafsu yang dia ikut. Sebab itu, Muslimah, Nabi SAW ingatkan kepada kita tentang kalau hati rosak, rosaklah segalanya. Dan saya yakin banyak kali juga saya ingatkan tentang hadis ini. Bila hati kita rosak, akan rosaklah segalanya. Sebab itu, pertama sekali yang dia akan rosakkan ialah hati kita. Jadi dia tak perlu lagi dah nak rosakkan mata kita, nak rosakkan kaki dan tangan kita. Kan dia jadi mudah. Bila hati manusia itu rosak, yang lain akan jadi mudah untuk dia rosakkan. Dia tak perlu bekerja keras untuk merosakkan anggota tubuh badan kita yang lain agar anggota tubuh badan kita yang lain itu turut dikuasai oleh nafsu kita yang jahat. Di sini Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ala wa inna fil jasadi mudghah. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila segumpal darah ini dia baik, maka baiklah tubuh tersebut. Maksud baiklah tubuh tersebut, mata kita, telinga, lisan, tangan kaki, semuanya akan menjadi baik. Namun, Nabi SAW juga ingatkan kepada kita, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi jika hati itu dia rosak, sebagaimana tadi kan iblis dan syaitan itu dia berusaha menyerang kita menerusi hati itu tadi. Dia nak rosakkan hati kita. Bila berjaya rosaknya hati kita, maka di sini Nabi kata apa? Fasadal jasadu kullu. Maka rosaklah jasad keseluruhannya. Ala wahiyal qalb. Dan ketahuilah bahawa segumpal darah itu tadi, yang kalau dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Kalau dia rosak, maka rosaklah seluruh tubuhnya. Maka itulah yang kita panggil ia dengan hati. Jadi hati ini amat penting untuk kita jaga. Dia adalah sesuatu yang kita tak nampak. Dia hanya mampu kita rasa. Kan? Hati ni kan, kita selalu ikut rasa kan. Orang kata kalau ikut rasa binasa. Kalau ikut hati, mati. Macam tu kan orang Melayu kita kan. Kalau ikut rasa ni binasa, kalau ikut hati tu mati. Jadi kita jangan ikut rasa kita. Jangan ikut hati kita. Nanti kita binasa, kita juga mati. Kerana itulah yang diinginkan oleh syaitan. Syaitan ni dia akan buat kita ikut rasa kita. Dia akan buat kita ikut hati kita. Okay, malas kan. Kita kadang-kadang, biasa kadang kita ada rasa malasnya, nak bangun subuh. Dia punya, ya Allah, dia punya
Dia punya berat tu, ya Allah tak tahu lah nak buat macam mana ya, tak tahu nak cakap, tak tahu nak describe kita. Tak tahu nak describe macam mana dia punya berat tu kan. Ada masa-masa kita begitu. Tapi adakah kita boleh ikut rasa kita? Tak boleh. Kita kena bangkit, kena bangun juga untuk solat. Kalau kita ikut rasa, binasalah kita. Sama juga kalau kita ikut hati kita. Hati ni marah ni, aku marah betul dengan ini kan. Rasa memang tangan sikit lagi bergerak. Tapi kalau kita ikut hati, memang betul-betul kita lempang orang kat depan kita tu. Tapi kenapa kita tak ikut hati kita? Sebab kita tahu kalau tangan kita gerak, lempang orang kat depan kita ni, memang rosak semuanya. Tapi iblis dan syaitan dia akan suruh kita ikut rasa, ikut hati. Kerana dia nak rosakkan semua yang kita usaha untuk jaga tu tadi. Berkenaan dengan meletakkan penghadang, kita letakkan halangan-halangan kepada syaitan itu untuk menyerang kita. Sebab kalau hati kita dah rosak, kita ikut rasa, kita ikut binasa tu tadi kan, syaitan tu tadi dia tak perlu nak bawa tentera dia ramai-ramai untuk serang kita. Sebab dah rosak dah orang ni. Senang kerja dia. Baik, kita lihat pada perenggan yang berikutnya dalam kitab kita di sini. Yang mana dijelaskan kepada kita, jagalah pos-pos ini. Jadi, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Oleh kerana kita ini memiliki hati yang begitu penting untuk kita jaga supaya ia tidak dikuasai oleh syaitan tu tadi. Kita ada pos-pos penting. Pos ni macam minggu lepas saya dah kata kita ni macam ada security pos kan dekat anggota badan kita. Mata kita ada security dia, security yang guard je lah, yang jaga. Dia macam satu pos yang menghalang jin, syaitan, iblis ni untuk ganggu kepada kita. Jadi di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Jagalah pos-pos ini dengan sebenar-benarnya. Hati, lidah, mulut, itu tangan, kaki kan jaga dengan sebaik-baiknya. Nescaya kalau sekiranya jika kalian masuk dari pos-pos tersebut menuju hati, nescaya akan terbunuh menjadi tawanan atau minimal terluka parah. Jagalah pos-pos ini dengan sebenar-benarnya. Jika kalian masuk dari pos-pos tersebut menuju hati, nescaya akan terbunuh menjadi tawanan atau minimal terluka parah. Maknanya kalau kita, ini syaitan tu cakap dengan tentera-tentera dia kan. Kalau sekiranya kita nak kuasai mata dan hati dia, kita perlu kita nak kuasai mata, telinga, mulut dan tangan kaki dia. Kita perlu masuk pos tu tadi menerusi hati dia. Baru mudah kita serang pada anggota tubuh badan yang lain. Sebab itu ketua syaitan ini kata jangan abaikan pos-pos tadi. Serta jangan biarkan ada pasukan masuk dari pos yang menuju hati tersebut. Jika kalian tidak mampu mempertahankannya dan akan kalah, maka tetap berusahalah secara bersungguh-sungguh agar pasukan tadi melemah sehingga dia tidak mampu mencapai hati. Kalaupun berhasil sampai mereka sudah berada dalam kondisi lemah dan tidak boleh berbuat apa-apa. Maknanya di sini ini merupakan satu motivasi kepada jin dan syaitan iblis ni kan untuk terus-terusan bersungguh-sungguh merosakkan pos hati manusia. Bila hati manusia itu rosak tadi, sebagaimana yang saya jelaskan, dia walaupun nanti kemudiannya dia nak baik balik kan, dia akan lemah. Susah untuk dia pulih semula. Walaupun boleh. Sebab tu dia kata jangan pergi daripada pos ini. Bila dah kuasai, terus-terusan berada di situ. Sampailah dia rasa lemah dan dia tak mampu untuk kembali kepada kondisi asal dia. Baik, jika kalian telah menguasai pos-pos penjagaan tadi, maka cegahlah pos mata dari pandangan ibrah. Maknanya bila syaitan iblis ini dia dah berjaya menguasai nafsu kita, menguasai hati kita itu tadi, dia akan pergi kepada langkah yang berikutnya. Okey, hati dah berjaya, okey, hati dah red zone tu, okey. Hati dah warna merah tu kan? Hati dia dah merah, maknanya dia dah berjaya kuasai. Kita akan pergi kepada langkah seterusnya, itu syaitan bukan kita syaitan akan pergi kepada langkah seterusnya iaitu mata. Hati dah berjaya kita rosakkan, kita akan pergi kepada pos yang berikutnya iaitu mata manusia ini.
Di mana? Dia kata apa? Cegahlah pus mata dari pandangan ibrah, iaitu pengajaran. Cegah mata dia. Tadi pun kita dah terangkan ya, mata itu sebagai pemerhati. Bila dia observe apa yang berlaku di sekitar dia, dia akan dapat lihat mana yang baik, mana yang buruk. Dia nampak ya perkara ini, ni benda ni tak baik ni, tak bagus benda ni kan. Tak bagus benda ni. Nanti kalau saya buat, maknanya dia kononlah kita kata gini. Kita tengah duduk, ya, kita duduk di mana? Di bus stop dah kata. Tunggu bas tiba-tiba kita nampak ada perilaku yang tak baik di hadapan mata kita. Okay, mata kita melihat tadi kan? Mata kita sebagai pemerhati. Dari awal tadi kita dah bincangkan, mata ini sebagai pemerhati. Dia akan observe. Bila dia tengok, dia scan tengok ni. Ni tak bagus ni orang ni buat. Tapi kalau hati kita dah rosak ya muslimah, hati kita ni dah rosak, warna dia dah merah tadi kan, maknanya dah memang habis dah tu. Di sini, mata tadi dia dah tak nampak dah benda ni baik ataupun buruk. Dia cuma kata, tak bagus. Tapi adakah dia akan ada rasa insaf? Akan buat dia rasa berusaha untuk mencegah diri dia daripada melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang dia lihat itu tadi? Tak. Sebab tu kadang-kadang ada orang, maaf saya kata gini, ada orang kita tayangkan benda baik depan dia ke apa ke, dia tak jadi. Dia tak load, orang katakan tak load. Dia tak rasa apa-apa. Kita cakap macam mana pun dengan dia, kita marah ke, kita nasihat ke, kan, pada dia tak dengar. Ada je alasan dia. Balik-balik nanti kata, kau tu yang dosa, sibuk sangat. Nak tahu dosa orang, sibuk sangat. Kita pula yang dia kata kita ni dosa. Kerana apa? Mata dia tadi dah tak boleh dah nampak. Sebab syaitan menghalang dari mata dia mengambil ibrah. Pandangan mata dia dah tak boleh mengambil pengajaran daripada apa yang dia nampak dan dia lihat. Maka dia kata di sini, jadikan pandangannya adalah berahi dan hawa nafsu. Pandangan dia hanya melihat perkara-perkara yang dia suka sebagai sesuatu yang perlu dia raih, sesuatu yang perlu dia kejarkan, yang penuh dengan nafsu. Maknanya itu apa yang saya nak, saya sukalah. Maksud kan, ikut suka hati saya lah. Ini saya suka, saya ambil je lah. Macam itu keadaan dia. Kemudian dia kata, sesungguhnya, jika dia mencuri-curi pandangan ibrah, maka rosaklah ia dengan pandangan kelalaian dan syahwat. Kalau manusia yang dah berjaya dirosakkan hati itu tadi, dia berusaha untuk masih lagi nak tengok kebaikan ke apa kan, Iblis ini beritahu kepada tentera-tentera dia, rosakkan pandangan ibrah dia. Bila dia mula nak ada rasa insaf, bila dia mula nampak sesuatu lalu dia ada rasa nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rosakkan pandangan itu dengan pandangan kelalaian dan syahwat. Maknanya godalah dia tu, cakap lagi, tak payah ni semua, dah sudah muda lagi, tak payah nak taubat-taubat ni semua ni, kau tak payahlah nak insaf-insaf semua ni kan, nanti masa masih panjang lagi, begitu. Dia akan buat kita, maknanya dia akan tarik kita lagi supaya jangan melihat sesuatu dengan pandangan ibrah, maksudnya untuk mengambil pengajaran tersebut. Lalu dia kata, sesungguhnya yang demikian itu lebih dekat, lebih mengena dan lebih ringan untuk mata. Perhatikanlah pos ini kerana darinya kalian akan mendapatkan keinginan kalian. Sungguh tidaklah aku merosak anak Adam dengan perkara yang lebih hebat daripada pandangan. Dengannya aku menanam benih syahwat di hati, lalu aku sirami dengan angan-angan. Secara terus-menerus kupanjangkan angan-angannya dan menjanjikannya hal-hal yang muluk-muluk. Maksud muluk-muluk ni hal yang indah-indah hingga semakin kuat hasratnya. Selanjutnya ku giring hati dengan kendali hawa nafsu sehingga dia pun keluar dari yang ismah, iaitu terjaga dari kesalahan. Ini kita panggil begini ya, dari mata jatuh ke hati. Dari mata jatuh ke hati. Maknanya dia tengok kan, tapi yang jatuh ke hati ini adalah pandangan mata yang syahwat, pandangan mata yang jahat masuk ke dalam hati dia. Sebab tu dia kata daripada mata dia akan buat anak Adam ini, mata iaitu kita manusia ya, anak Adam maksudnya kita ni manusia,
pandangan mata dia rosak, pandangan mata dia itu akan lihat perkara-perkara yang tidak baik dan terus dia akan masukkan ke dalam hati dia, makin rosaklah hati dia menerusi pandangan mata dia itu tadi. Dia akan jatuhkan pandangan mata tu tadi kan kepada hati manusia ini sehingga hati dia rosak, hati dia inginkan kepada kelalaian, hati dia inginkan kepada syahwat, hati dia inginkan kepada sesuatu yang mana hanya tentang dunianya sahaja. Sehingga tadi dia kata orang ini akan keluar dari yang ismah, itu terjaga dari kesalahan. Maknanya bila dia dah terkeluar daripada wilayah ataupun daripada zon ismah dia tu tadi, dia akan terus-terusan melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan sehingga hati dia itu menjadi gelap, pandangan dia pun dah tak nampak apa yang sepatutnya dia nampak, iaitu berkenaan dengan pengajaran dan ibrah. Inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Iaitu sebenarnya bukan mata kita yang buta, tetapi kerana hati kita yang dah tak nampak kebenaran, walaupun kita nampak kebenaran itu dengan mata kita kan, tapi ia masih lagi tidak menggambarkan kebenaran kerana hati kita dah rosak. Hati kita dah buta. Sebab tu di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-46 ya. Dalam kitab kita tidak ada ya. Ayat ini saya tidak disertakan tapi saya masukkan dalam slide saya ini sebagai penguat kepada perbincangan yang ada dalam kitab kita di sini. Allah ingatkan kepada kita, afalam yasiru fil ardi, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Adakah kita ni tak nampak apa yang dah berlaku di atas muka bumi kita ini pada peristiwa-peristiwa yang lepas, sejarah-sejarah yang lepas, okay, yang berlaku dalam kehidupan kita, yang berlaku depan mata kita. Kita bila kita jalan, mana pun kita pergi, pasti di situ ada peristiwa yang berlaku. Ada kisah-kisah, yang kata pengalaman-pengalaman yang kita raih menerusi setiap perjalanan kehidupan kita. Tapi Allah kata di sini, kalau orang ini bila dia berjalan jauh mana pun ataupun dia melalui apa jua cabaran dalam hidup dia, tapi kalau hati dia ni rosak, maka dia tak akan nampak apa-apa. Allah kata fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha. Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami. Kalau mereka jalan banyak berjalan, banyak melalui banyak pengalaman dalam kehidupan mereka, hati mereka akan mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami. Maknanya mereka nampak semua ini kan, mereka akan dapat faham, oh ini adalah perkara yang tidak baik. Kita nampak dulu kenapa orang jadi begini, oh sebab dulu dia pernah buat begini. Jadi ia menjadi pengajaran pada hati kita, pada diri kita. Saya tak nak lah ya, saya ambil pengajaran, saya tak nak buat perkara dosa begini, nanti dia akan jadi begini. Kita nampak perkara tu kan depan mata kita. Kenapa orang tu jadi susah gini hidup dia? Oh, sebab dulu kisahnya dia tu pernah aniaya mak bapak dia. Kenapa kita nampak kisah tu depan mata kita kan? Kita nampak bagaimana impak dia, kesan dia pada diri seseorang anak yang menderhaka kepada kedua ibu bapa dia. Maka di situ dia menjadi pengajaran pada diri kita. Mana pun kita pergi, kita akan dapat kisah-kisah yang mungkin pada kisah itu memberikan pengajaran pada diri kita. Dan kalau kita tak jalan mana pun kita baca Al-Quran itu sendiri, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengkisahkan kepada kita tentang apa yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu, umat Nabi kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, apa yang berlaku kepada mereka lantaran dosa-dosa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada mereka dengan azab, maka hati kita akan faham. Jiwa kita ni akan faham bahawa ini adalah perkara yang tak baik. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada mereka dengan azab? Ketika mereka masih hidup lagi, Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada mereka dengan azab kerana mereka melakukan dosa dan maksiat. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita ni supaya banyak berjalan, banyak mengambil ibrah pada apa yang kita nampak di hadapan mata kita. Dan Allah kata apa? Azanu yasma'una biha. Dengan cara itu kita boleh mempunyai hati yang dapat memahami, kita ada telinga yang dapat mendengar. Maksudnya orang ceritakan kepada kita dengan kisah-kisah yang kita tak nampak.
kan? Tapi ada kisah, ada peristiwa yang diceritakan kepada kita sehingga ianya menyentuh jiwa kita, menyentuh hati kita sehingga kita nak jadi orang yang baik. Namun di sini Allah kata, kalau mereka ni tak dapat memahami dengan hati, mereka tak dapat mendengar dengan telinga, fa innaha la ta'mal absar. Kenapa perkara itu berlaku? Kerana sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta. Mata dia tak buta. Allah kata mata orang ni dia tak buta. Dia nampak dengan jelas. Dia pergi mana-mana, ada orang cerita kepada dia, ada orang beritahu kepada dia ini, dia pun nampak dengan mata dia perkara-perkara yang tak baik itu kan. Tapi kenapa dia masih lagi tidak boleh untuk menerima kebenaran? Mata dia tak buta, tapi Allah kata walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada dia. Maknanya hati dia dah rosak. Hati dia dah tak boleh dah untuk terima kebenaran. Sebab itu Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, ketika dia mentafsirkan ayat ini, dia kata apa? Kebutaan itu bukanlah kebutaan penglihatan. Maksud buta di sini bukanlah orang itu dia buta pandangan mata dia. Dia celik. Dia boleh nampak dengan jelas. Kan semuanya dia nampak dengan jelas. Tetapi sebenarnya kebutaan itu adalah kebutaan mata hati dia. Hati dia dah tak boleh nampak kebenaran. Meskipun kekuatan penglihatannya masih sihat, tetapi dia tidak mampu menembus pelbagai pengajaran. Hati dia tak boleh. Mata dia nampak, okay, dan hati dia tu tak boleh untuk menembus pelbagai pengajaran dan tidak mengetahui hakikat berita itu. Dia tak boleh nampak dah tak boleh untuk dia mengambil pengajaran, tak boleh dia untuk mengambil ibrah daripada peristiwa-peristiwa yang dia lihat. Dan inilah mengapa syaitan itu tadi dia suruh tentera-tentera dia agar rosakkan pandangan ibrah manusia. Bila manusia hatinya dah rosak, hati dia jadi buta. Bila hati dia buta, pandangan dia dah tak boleh dah nampak pada perkara-perkara yang boleh mendatangkan keinsafan, mendatangkan pengajaran pada diri dia. Sehingga dia akan menolak tepi segala kebaikan, segala hal-hal yang boleh mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang diusahakan oleh syaitan, serangan-serangan tersebut agar kita ini sebagai manusia, sebagai hamba Allah jauh daripada Allah kerana mata dia itu tadi dah tak nampak kebenaran. Dan satu lagi yang paling penting, jiwa dia dah rosak. Bila jiwa dia rosak, syaitan mudah untuk menghalang mata dia daripada mengambil setiap ibrah yang ada di hadapan mata dia sehingga dia pun terkeluarlah daripada ismah itu untuk menjaga diri dia daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Namun, saya juga ingin ingatkan, kita dah selesai bincang tentang poin kita yang ke-44 di sini. Saya dah tak nak baca lagi apa yang ada dalam kitab. Saya nak tutup perbincangan kita pada pagi ini dengan satu keutamaan, ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kita jangan bila kita dah bincang semua kita pun rasa lemah. Oh kalau gitu susahlah macam gini. Habis syaitan dah serang nafsu kita. Habis bila syaitan serang nafsu kita, maksudnya dia kuasai hati kita, kuasai mata kita. Dan kita ni macam mana ni? Kalau gitu susahlah. Susah ke? Saya tanya susah ke? Dia sebenarnya kita ni nak ataupun tidak saja. Jangan lupa, syaitan dia tidak boleh menguasai orang yang ikhlas kerana Allah. Bila hati kita penuh dengan keikhlasan, kita sentiasa buat satu perkara kerana Allah, bukan kerana pujian manusia, bukan kerana kita nak itu, kita nak ini, syaitan dia tak boleh untuk kuasai kita. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan. Sebab itu kalau kita berusaha meletakkan keikhlasan dalam jiwa kita ini ya muslimah, dan kita juga berusaha melawan, menyerang kembali apa yang diusahakan oleh syaitan laknatullah itu tadi untuk merosakkan nafsu kita ini, merosakkan hati kita, merosakkan pandangan mata kita, maka di sini
Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menyia-nyiakan usaha kita untuk menjaga keikhlasan hati kita dan berusaha untuk menyerang kembali apa yang dilakukan oleh syaitan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita dalam surah An-Nazi'at pada ayat yang ke-40 hingga 41. Allah berikan ganjaran kepada orang yang menahan keinginan hawa nafsunya. Datanglah syaitan macam mana besar sekalipun yang menghiaskan mata kita dengan keindahan-keindahan duniawi, yang memberikan kepada kita dengan bayangan-bayangan yang muluk-muluk itu tadi, itu yang indah-indah pada kita, berkenaan dengan hawa nafsu kita, sehingga kemungkinan besar mata kita terkabur ataupun dikaburi dengan benda-benda yang maksiat, benda-benda yang keindahan nafsu itu tadi. Tapi kalau jiwa kita penuh dengan keikhlasan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita menahan, ya, maknanya kita ada keinginan tu tadi. Keinginan nak buat dosa, keinginan nak buat jahat, keinginan nak ikut apa yang syaitan indahkan itu tadi, itu ada. Tapi kita berusaha untuk menahan sekuat tenaga kita. Dengan mata, penglihatan, dengan lisan, dengan pendengaran kita itu tadi, dengan kaki dan tangan itu tadi. Maka Allah kata apa? Wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya. Kenapa kita tak nak dengar apa yang syaitan itu bisikkan? Kenapa kita jadi seorang muslimah yang benar-benar melawan semua itu? Kerana kita adalah orang yang takut dengan kebesaran Tuhan kita, iaitu Allah Azza wa Jal. Kita adalah seorang muslimah yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Sebab itu kita ada 4 perkara tu kan, pada minggu lepas yang kita bincangkan. Sabar. Kalaupun dibentangkan di hadapan mata kita dengan perkara-perkara yang indah, sehingga kita rasa nak buat kemaksiatan itu, sabar. Musabarah, kuatkan diri lagi dengan kesabaran itu. Murabatah, jaga lagi diri kita ini. Lalu bertakwa kepada Allah. Ia akan menyebabkan kita takut sehingga kita tinggalkan perkara itu dan menahan. Wanahan nafsa anil hawa. Dan kita menahan keinginan nafsu kita itu tadi. Kesabaran kita, musabarah kita, murabatah, ketakwaan kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan ganjaran yang tidak ada tandingannya, iaitu jannah. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Untuk orang yang takut kepada Allah, itu mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menahan diri dia daripada mengikuti hawa nafsu dia. Fa innal jannata hiyal ma'wa, Allah kata. Maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggal dia. Maknanya Allah berikan ganjaran syurga kepada dia. Aku bagi syurga kepada engkau. Kerana apa? Kesungguhan engkau menahan hawa nafsu engkau. Walaupun diserang bertubi-tubi oleh syaitan laknatullah itu tadi. Agar engkau ikut apa yang dia indahkan pada pandangan mata engkau. Tapi kita tetap menahan diri kita, menahan hawa nafsu kita. Lantaran takutnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan bagi kepada kita dengan syurga. Maka sebab itu di sini muslimah, saya tutup pengajian kita dengan satu doa yang Nabi SAW baca. Yang Nabi SAW lantunkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya juga banyak kali ingatkan, Nabi SAW adalah seorang hamba, seorang Nabi, seorang hamba yang perfect. Okey, dia sempurna. Dia ini adalah insan yang diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Tetapi Nabi tunjukkan kepada kita sebagai hamba, kita perlu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana diri kita ini adalah milik Allah. Diri kita, sistem kita, apa yang ada dalam diri kita semuanya adalah atas aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang perlu kita minta pertolongannya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi SAW banyak berdoa kepada Allah siang, malam, tanpa henti. Minta pelbagai macam perkara daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tentang urusan nafsu pun Nabi minta kepada Allah. Maka di sini apa kata Nabi dalam doa ini? Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika.
Nabi minta kepada Allah dengan perlindungan. Iaitu Nabi kata kepada Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Berlindung daripada apa di sini? Min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Dari kemungkaran, maksudnya keburukan, kejelekan, kejahatan akhlak. Diri kita ni, kita tak nak ada perangai-perangai yang tak baik. Kita nak perangai yang tak baik tu, kita buang dia. Keluarkan daripada diri kita. Kita hiaskan diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga jatuh hatinya orang pada diri kita kerana keindahan akhlak kita. Bukan kerana manisnya mulut kita kan. Tapi kerana akhlak kita. Kita adalah insan yang memiliki akhlak yang mulia. Itu yang Nabi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal a'mal, dan juga perbuatan-perbuatan buruk, iaitu kita panggil sebagai amalan-amalan buruk kita lah. Kan amalan-amalan buruk tu maksudnya amalan-amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima kerana adanya riya, kerana kesombongan. Ini adalah perbuatan yang Nabi SAW minta supaya Allah lindung dari baginda. Begitu juga yang terakhir, Nabi minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala lindungi dari keburukan hawa nafsu. Keburukan hawa nafsu yang bimbang-bimbang bila ia menguasai hati kita, kita dah tak nampak dah mana dosa, mana pahala, mana syurga, mana neraka. Sebab itu amat penting kita berdoa kepada Allah dalam keadaan kita sentiasa berusaha untuk menjadi muslimah yang lebih baik dari semalam. Kita perlu berusaha setiap masa, setiap hari itu tadi kan, dengan doa juga. Jangan pernah meninggalkan doa. Ya, doa ini amat penting kerana doa adalah senjata kita untuk melawan musuh kita itu tadi. Bila kita kuatkan usaha kita dengan senjata ini, senjata yang paling ampuh ini, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa bersama dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doa-doa kita. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk beramal dengan doa ini. Doanya baik ya, masya-Allah tabarakallah. Walaupun ia ringkas, tetapi ia mengandungi maksud yang begitu indah, maksud yang begitu mantap, begitu baik dan mudah untuk kita amalkan, bukan? Mudah untuk kita amalkan. Jadi hafal doanya, dibuat catatan, dibaca setiap hari. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Kalau ada pun pelbagai macam serangan daripada iblis dan syaitan itu tadi, mudah-mudahan hati kita, nafsu kita terjaga ya daripada serangan-serangan yang tidak baik tersebut. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih sekali lagi di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini dan mudah-mudahan apa yang telah kita bincangkan menaikkan lagi motivasi diri kita sebagai seorang muslimah untuk sentiasa menjadi muslimah yang salehah, yang taat kepada Allah, yang sentiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.